Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada tahun ini? Terima kasih kerana masih lagi setia untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di Masjid An-Naim. Walaupun kuliah kita di waktu malam ini kan kebanyakannya diadakan secara online, dan saya amat berbesar hati kerana sekali lagi kita dapat bertemu dan menyambung pengajian kitab kita iaitu Wiqayatul Insan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Okay, Muhammad tadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Okay, mungkin ada yang baru mengikuti kuliah kita pada tahun ini. Kami menggunakan kitab ini. Okay, cuma jangan salah faham, saya tak ajar untuk ruqyah lah. Tapi kita membincangkan hal-hal ataupun hadis-hadis yang telah disenaraikan oleh pengarang kitab bagi mendinding diri ataupun mempelajari tentang hal-hal berkaitan dengan ruqyah, jin, sihir yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbincangan pada tahun lepas yang masih lagi berbaki, iaitu berkenaan dengan sekejap ya, kita buka. Keluar juga dia. Berkenaan dengan pagar diri dari jin dan syaitan menurut as-sunnah, dan topik kita masih lagi sama, iaitu dalil dari hadis Nabi SAW tentang keberadaan sihir. Dan pada malam ini ialah perbincangan kita yang terakhir untuk topik ini sebelum kita masuk kepada topik yang lain, yang mana akan membincangkan berkenaan dengan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan keberadaan sihir ini. Jadi sebelum itu kita fokuskan kepada perbincangan hadis Nabi SAW ini, iaitu kita sudah berada pada hadis yang keempat. Kerana pada tahun lepas kita bermula dari muka surat 555, dalil-dalil Al-Quranul Karim. Seterusnya kita masuk pada muka surat 558, dalil daripada As-Sunnah. Jadi hari ini kita masuk pada dalil yang yang D. Okay, yang D. Jadi kita akan habiskan D, E dan F, perbincangan hadisnya. Baik, kita terus masuk kepada hadis kita di muka surat 565. Saya juga telah nyatakan di slide saya di sini, halaman 565. Sila bagi mereka yang ada kitabnya boleh buka halaman ini, so kita dapat untuk ikuti perbincangannya, dapat kita revise hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. So muka surat 565 kita masuk pada perbincangan hadis kita yang berikutnya, iaitu hadis di poin yang D. Disebutkan di sini dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Baik, cuma dalam hadis ini lihat ya di sini, sabda Nabi SAW berkenaan dengan pengamal sihir bukan dari kalangan kami. Namun bila kita membaca hadis ini ya jemaah, kita dapati Nabi SAW bukan sahaja menyebutkan tentang pengamal sihir, tetapi ada beberapa perkara juga yang telah dinyatakan oleh baginda dalam hadis ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Maksudnya,
Ya, boleh lihat pada terjemahan yang terdapat di slide saya ini. Jika ada kitabnya, boleh rujuk pada terjemahan yang terdapat dalam kitab. Dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk dari kalangan kami. Maknanya bukan dari kalangan pelaksanaan, pengamalan umat Nabi SAW. Itu mereka yang menganut agama Islam ini. Maknanya dia bukan di kalangan Muslim bila mereka ini mengamalkan ataupun mempercayai beberapa perkara berikut. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan pertama, Nabi kata, bukanlah termasuk dari kalangan kami orang yang bertatayur. Okay, orang yang bertatayur. Maksudnya mereka yang percaya pada nasib baik dan buruk. Good luck, bad luck. Itu maksudnya. Okay, atau meminta ditatayur. Maksud meminta ditatayur ni boleh kita fahami bahawa kita pergi berjumpa dengan seseorang, lalu kita minta dia beritahu kepada kita adakah ini tanda perkara yang baik ataupun tanda perkara yang buruk, bagaimana. Ini maksud orang yang minta ditatayur. Itu pertama. Kedua, Nabi sebutkan ialah orang yang takahana. Takahana ini maksudnya ialah menjadi peramal. Au tukuhina lahu. Atau mereka yang minta diramal. Minta maksudnya bila berlaku sesuatu perkara, dia pun berjumpa dengan tukang ramal ini dan dia minta supaya diramal tentang hal-hal yang telah berlaku dalam kehidupan dia. Ataupun yang akan berlaku. Ini dipanggil sebagai tukuhina lahu. Seterusnya, ada perkara yang ketiga di sini disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang mengamalkan sihir. Ini bertepatan dengan konteks perbincangan kita, iaitu dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keberadaan sihir. Maka bila masuk pada bahagian ini, jelas kepada kita. Bila Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang mengamalkan sihir, bermakna ada orang yang mempraktikkan sihir ini. Jadi Nabi kata apa? Mereka ini bukan di kalangan kami. Bila mereka mengamalkan ilmu sihir dan apa tu Nabi kata? Au suhiralahu. Atau minta untuk menyihir. Maknanya dia jumpa dengan tukang sihir ini, dia minta supaya tukang sihir ini buat sesuatu untuk menyihir orang lain. Itu dimaksudkan dengan maksud suhiralahu. Seterusnya, Nabi SAW menutup sabda baginda di sini. Nabi kata apa? Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maksudnya, siapa yang berjumpa dengan peramal atau kita kata yang sewaktu dengannya lah. Sewaktu dengannya ni saya boleh kata bomoh, dukun, apa-apalah bentuk panggilan yang kita panggilkan. Bomoh ke, dukun ke, ataupun mereka yang kita tahu ada ilmu tentang hal-hal yang ghaib, yang kita boleh percayalah. Konon kita bila dia cerita tentang sesuatu, lalu kita percaya tentang apa yang dia ceritakan. Ataupun bila dia meramal tu, tukang tenun, kita percaya dengan apa yang dicakap. Nabi pun kata, orang yang percaya, fasaddaqahu, mereka ni percaya, mereka berpegang dengan apa yang telah diramal, ataupun apa yang diucapkan oleh bomoh, ahli sihir, tukang tenun ini semua. Orang yang begini, mereka ni telah kufur atas apa yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka adalah orang yang tidak percaya tentang kekuasaan Allah. Mereka ni sudah melanggar batas-batas ataupun melanggar hukum hakam. Kerana kita tahu apa yang diramal, perbuatan ataupun tindakan tukang ramal, ahli sihir, bomoh ini semua, mereka merupakan orang yang telah melakukan perkara syirik. Jadi bila kita percaya dengan perkara yang syirik, bermakna kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perbincangan kita di sesi-sesi yang lepas telah saya nyatakan, percaya kepada sihir ini adalah
satu kesyirikan. Jadi saya tidak mahu kupas dengan lebih panjang lebar lagi lah ya tentang hal itu kerana kita pernah bincangkan. Jadi kalau ada sesiapa yang terlepas pada perbincangan itu, saya mohon boleh rujuk kembali kepada rakaman-rakaman kuliah kita ya untuk kuliah saya di sini. Jadi boleh dapat ikuti ataupun lebih jelas lagi perbincangannya. Maka sebab itu Nabi kata apa? Orang yang begini, mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh tukang tenun, tukang ramal, bomoh, dukun dan yang sewaktu dengannya lah ya, ataupun apa-apalah yang kita panggil ni. Maka orang yang begini, mereka dah buat perkara yang syirik kerana mereka percaya. Nabi kata apa tadi? Orang itu telah kufur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ada menyenaraikan beberapa perkataan supaya kita lebih jelas tentang perkataan-perkataan yang terkandung dalam hadis ini. Jadi, kita lihat di sini berkenaan dengan erti perkataan dalam hadis ada 3 perkataan yang dibawakan kepada kita. Ada 3. Pertama, kalau kita lihat pada slide saya dan juga pada kitab ni, Nabi kata di situ ada perkataan tatayyara. Tatayyara ini ialah satu perbuatan kita meramal nasib yang tidak baik. Kalau kita rujuk kepada perbincangan yang terdapat dalam kitab kita di sini, dijelaskan kepada kita maksud daripada perkataan itu ialah dahulu kala orang Arab Jahiliyah. Jadi perkataan ini datangnya daripada perbuatan ataupun kepercayaan orang Arab Jahiliyah yang mana pada masa itu bila mereka ni nak musafir, maka mereka ni akan melepaskan seekor burung di hadapan rumah mereka. Maknanya sebelum mereka keluar daripada rumah mereka ni, mereka akan melepaskan seekor burung. Jadi bagaimana mereka meramal nasib mereka? Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, burung terbang ke arah kanan, maka dia akan melanjutkan perjalanannya. Kerana bagi mereka, jika burung itu terbang ke arah kanan mereka, bermakna di situ menunjukkan ada tanda ataupun nasib yang baik yang akan berlaku kepada mereka sepanjang perjalanan mereka. Namun, jika burung itu terbang ke arah kiri mereka, so dia dah lepaskan burung tu terbang ke arah kiri. Bila burung tu terbang ke arah kiri, maka orang ini dia tidak akan meneruskan perjalanan mereka. Ini budaya mereka lah pada waktu itu. Mereka ni akan menghentikan niat untuk pergi musafir, lalu mereka akan kembali pulang ke rumah ataupun terus masuk ke rumah dan tidak jadi untuk melanjutkan rencana mereka bermusafir. Kerana bagi mereka, jika burung itu terbang ke arah kiri, ada nasib yang tidak baik akan menimpa mereka dalam perjalanan itu. Jadi ini dimaksudkan dengan tatayyara. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang berikutnya di sini iaitu takahana. Betul tak? Takahana. Kecil perkataan bahasa Arab tu. Takahana. Takahana ini bermaksud ialah mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib. Ni orang ni sebenarnya tidak tahu pun. Dan kebiasaannya orang yang mengetahui perkara ghaib ini, mereka akan memperolehi maklumat itu dari jin. Maknanya ada perantaraan jin. Ataupun dengan bantuan jin, mereka dapat maklumat yang ghaib ini. Jadi, sebab tu kita kata dia ni mengaku-ngaku. Kalau dalam buku letak mengaku-ngaku lah, maknanya dia tak tahu tapi dia berpura-pura tahu. Begitu. So, itu dipanggil sebagai takahana. Dan kita ada perkataan yang ketiga di sini. Bagaimana nak sebut tu? Tukuhina. Tukuhina lahu. Minta maaf lah, kecil perkataan bahasa Arabnya. Kena tengok betul. Tukuhina lahu. Baik, maksudnya ialah seseorang berjumpa tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang perkara yang akan terjadi pada masa akan datang. Ini juga sebagaimanalah yang telah saya jelaskan ketika saya membaca hadis ini tadi.
yang mana orang itu dia jumpa kan dengan tukang ramal, lalu dia tanya dengan tukang ramal, bagaimana, contoh saya bagi contoh, macam mana ya, saya ni tak kahwin-kahwin lagi ya, contoh kan, saya ni tak kahwin-kahwin lagi, ada benda-benda nasib tak baik ke pada diri saya ni yang menempel apa kan, kita tanyalah dengan tukang ramal ni pun yo cakap kan, memangnya awak memang nasib awak tak baik ni, ada saka ke apa, mungkin lah kan, mungkin dia cakap begitu, dan akhirnya dia ajar kita untuk buat perkara-perkara syirik yang lain. Kan? So ini bahayanya lah apabila kita berjumpa dengan tukang ramal ni, kerana dia akan ajar kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahaya. Sebab itu di sini yang pentingnya kita lihat kepada intipati yang terkandung di dalam hadis ini, iaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, dikatakan bahawa ataupun sebagai kesimpulannya untuk hadis ini, yang paling penting dalam hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang siapapun untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi yang boleh kita fahami daripada hadis ini, dia bukan hanya menyebutkan tentang orang yang bertatayur, orang yang berjumpa dengan tukang ramal, tetapi pada bahagian hadis ini menyatakan bahawa orang yang mereka ini mengamalkan sihir dan minta untuk dilakukan perbuatan sihir itu. Okey, menunjukkan bahawa Nabi larang sesiapa sahaja di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu sihir dan berjumpa dengan tukang sihir ini untuk mendapatkan perkhidmatan dia, untuk supaya kita ni dapat manfaat daripada ilmu yang ada pada diri dia. Kerana ilmu sihir ni dia akan bawa kepada kebinasaan. Jangan lupa kita pernah bincangkan, Nabi sebut bahawa dalam hidup ini ada 7 kebinasaan. Jadi antaranya ialah sihir. Bila seseorang dia belajar lalu dia mengamalkan ilmu sihir ataupun dia minta orang lain untuk melakukan sihir itu bagi tujuan ataupun bagi kepentingan lah diri dia ini, maka perbuatan-perbuatan ini akan menyebabkan seseorang mendapat kebinasaan. Dan paling mudah kebinasaan yang boleh saya kata ialah perbuatan ini akan membawa kita masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan jelas ya perbincangan hadis yang pertama ini. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya terdapat di muka surat 566. Pada poin kita yang E ya di situ. Poin kita yang E, tadi saya dah sebutkan, tidak masuk syurga kan? Ia bertepatan dengan pada sabda Nabi SAW yang berikutnya. Tadi saya dah sebutkan bahawa kenapa Nabi larang. Kerana ia adalah perbuatan yang boleh bawa kita kepada kebinasaan. Kenapa boleh bawa kepada kebinasaan? Kerana perbuatan sihir itu ataupun ilmu sihir tersebut boleh membawa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tepatnya lagi di sini, pada hadis kita yang berikutnya di sini dan hadis kita yang terakhir ya pada malam ini, Nabi kata bahawa la yadkhul jannah. La yadkhulul jannata sahibu khamsin. Tidak 5 orang yang tidak akan masuk syurga. Dalam hadis kita di sini, saya menggunakan redaksi yang sedikit berbeza daripada apa yang terdapat dalam kitab, tetapi sama sahaja. Jangan risau. Apa yang ada dalam kitab itu juga betul, yang terdapat di slide saya juga betul. Cuma di sini ada senarai. 5 orang yang Nabi SAW sebutkan tidak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5. Yang pertama, Nabi kata apa? Mudminu khamrin. Orang yang mabuk arak. Kedua, wala mu'minun bisihrin. Okay? Wala mu'minun bisihrin itu orang yang percaya pada sihir. Wala qati'ur rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Wala kahinun wala mannan, iaitu orang yang kita panggil dia sebagai bomoh lah tadi kan. Dan mannan. Mannan ini maksudnya ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia dah berikan sesuatu kepada seseorang lalu dia ungkit. Dia dah berkhidmat ke ataupun dia dah berjasa lalu dia ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Jadi Nabi kata 5.
Okey, 5 golongan ini bila dia ini melakukannya, maka orang tersebut jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, susah untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada ya penjelasan berkenaan dengan erti yang terdapat pada hadis itu. Kalau dalam kitab ni nyatakan kepada kita dengan tiga perkataan. Kita lihat pada slide yang berikutnya. Perkataan yang pertama di sini, erti perkataan dalam hadis yang pertama ialah mudminu khamrin. Maksudnya pemabuk yang ketagihan. Dia minum arak lalu dia ketagih dengan minuman tersebut yang menyebabkan sukar untuk dia meninggalkan arak yang dia minum. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang kedua di sini, mu'minun bisihrin. Iaitu orang yang meyakini sihir dapat memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan dengan takdir dan kehendak Allah. Maknanya, kalau saya nak jelaskan dengan lebih lanjut di sini ialah, orang ini bila dia lihat ya sihir itu memberi pengaruh, dia kata, oh bagus betul, sihir ni bagus, power. Sebenarnya, sihir itu berlaku ataupun dia terjadi bukan kerana kuasa sihir itu, tetapi ialah kerana takdir Allah, kehendak Allah. Kerana begini ya jemaah, kalau orang itu dia ada ilmu sihir yang bagus macam mana sekalipun, tetapi jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan untuk ia berlaku, ia tak mungkin boleh berlaku. Ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun kita kata ia benar berlaku, ia adalah atas izin Allah, bukan kerana powernya ilmu sihir seseorang. Okey, saya harap jelas ya penerangan itu. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang ketiga, qati'u rahimin. Apa maksudnya? Qati'u rahimin di sini lah orang yang memutuskan silaturahim dengan ahli keluarganya. Dia biarkan, dia tak nak ambil tahu. Mungkin dulu ya ada berlaku perselisihan faham. Jadi dia memang langsung tidak mahu ambil tahu tentang ahli keluarga ini, lalu dia memutuskan silaturahim antara dia dan ahli keluarganya. Maka di sini kita ya seboleh mana ya jemaah, bila ada berlaku perselisihan faham dalam keluarga ni, seboleh mana kita usaha untuk merapatkan kembali hubungan kekeluargaan. Jika kita kata memang betul lah, saya faham. Kadang-kadang kita ni bila hati sudah terguris kan, orang kata susah untuk kita ada hubungan yang baik sebagaimana dulu kerana kita dah begitu terguris. Dia beginilah ya. Tetap kita sebagai seorang yang beriman, Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berlaku baik. Tetap menjaga hubungan itu walaupun kita tidak mahu sebaik dahulu. Memang kita kata, kalau Ustazah, kalau saya nak rapat dengan dia macam dulu tu memang tak mungkin lah. Betul? Memang tak mungkin. Tetapi tak bermakna kita terus berseteru lah, terus bermusuh dengan dia kan, sampai kata, oh dunia akhirat lah aku tak mengaku abang ke adik-beradik ke saudara mara kan. Kadang kita emosi ya begitu. So dalam hal yang begini kita perlu banyak berhati-hati supaya kita ni bukan berada pada golongan ataupun kategori mereka yang memutuskan silaturahim itu tadi. Okey, saya tak nak kupas panjanglah, nanti tak cukup masa kita kan. Baik, seterusnya kita lihat kepada kesimpulan ya, untuk hadis ini. Ada dua perkara yang ingin saya bawakan di sini sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita lah. Pertama ya, bila kita baca hadis tadi tentang 5 golongan mereka yang Nabi SAW sebutkan tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak relatekan dengan konteks perbincangan kita ya pada malam ini, iaitu hadis berkaitan keberadaan sihir, jelas menunjukkan kepada kita bila Nabi kata wala mu'minun bisihrin, Nabi SAW melarang keyakinan yang menyatakan bahawa sihir boleh memberikan pengaruh dengan sendirinya. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh ada satu keyakinan yang mengatakan bahawa sihir itu berkuasa dan boleh memberikan pengaruh pada semua ataupun apa jua situasi dalam menunaikan kehendak kita
ataupun dalam memberikan kemudaratan kepada orang lain atau memberikan mudarat pada diri kita. Dan di sini pada poin yang terakhir menyatakan bahawa setiap mukmin, iaitu setiap daripada diri kita, tak kira muslimin ataupun muslimat, perlu meyakini bahawa sihir dan yang lainnya tidak dapat berpengaruh kecuali dengan takdir Allah. Ini juga sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Maksudnya, dan mereka itu ahli sihir ini yang kononnya ataupun yang kita kata memang memiliki ilmu sihir yang hebat, mereka tidak boleh memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun. Dan Allah kata bagaimana? Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, so kita sebagai seorang yang beriman, inilah pegangan kita. Hebat mana pun ilmu sihir seseorang, kata dia memang sihir, ahli sihir ataupun bomo yang paling top lah kan, kononnya dekat Singapura ni lah, katakan begitu kan. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman perlu meyakini bahawa sihirnya tak mungkin boleh memberikan mudarat kepada orang lain ataupun kepada sesiapa, melainkan jika Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Jadi cantik ya perbincangan hadis kita yang terakhir di sini. Betul, kita ada hadis yang F ya di situ berkenaan dengan man ata'arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul. Okay, hadis kita yang terakhir di muka surat 567. Hadis ini boleh bawa pada hadis kita yang D. Maknanya sila cantumkan perbincangannya D dan F itu, satukan hadisnya. Kerana bagi saya hadis yang F di sini ia adalah sokongan untuk hadis kita yang D. Jadi poin pada D dan F ialah poin yang sama, membincangkan perkara yang sama. Bila disatukan, hadisnya saling menguatkan antara satu dan yang lain. Jadi saya kira tak perlu untuk saya kupas lagi perbincangan hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab kita di sini, kerana nanti bimbang ya perbincangannya akan menjadi lebih panjang lebar. Lagipun ia boleh menjadi pengulangan kerana hadisnya hampir sama. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Alhamdulillah selesai kita ya membincangkan tentang hadis-hadis yang membuktikan bahawa sihir itu wujud di sekitar kita. Kerana apa? Nabi SAW sendiri telah menyebutkan banyak tentang hal ini dalam hadis-hadis baginda SAW, dan mudah-mudahannya saya amat mengharapkan hadis-hadis ini akan menjadi satu bukti yang kukuh bagi diri kita sebagai seorang yang beriman untuk percaya bahawa sihir itu wujud. Cuma keyakinan kita sahaja berkenaan dengan pengaruh sihir itu. Bagaimana? Yang penting tadi kita juga telah bincangkan, orang yang beriman keyakinannya bahawa jika sesebuah sihir itu berlaku terjadi ialah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kehebatan tukang sihir, bomoh, dukun ya, bukan begitu, tetapi ialah kerana izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan bagi menyambung perbincangan tentang kewujudan ataupun keberadaan sihir menurut konteks agama kita ni bagaimana dibincangkan. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perbincangan pendapat-pendapat di kalangan para ulama ataupun di kalangan sejarawan, di kalangan ulama muslim kita, bagaimana mereka ini melihat berkenaan dengan keberadaan sihir itu. Baik, saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.